Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin petang ini. Terima kasih banyak-banyak kerana mengambil sikit inisiatif untuk bersama kami ya untuk kali kedua. Ini adalah siri kedua webinar amalan mesra kanak-kanak di sekolah. Saya recap, kita ada siri pertama baru ni pada 29 Jun dengan Profesor Datuk Dr. Nuriah Muhammad Ishak yang memberi tajuk Membina Pertautan Guru Murid yang Berkesan, dan Dr. Yang YY dengan tajuk Komunikasi Berkesan Antara Guru dan Ibu Bapa ya. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana dapat bersama dua lagi pakar kita dalam bidang amalan mesra kanak-kanak ini, iaitu Dr. Farah Nini Dusuki, pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Selamat datang Dr. Nini. Apa khabar petang ni? Dan juga yang berbahagia Profesor Dr. Zuria Mahmud, pakar bimbingan dan kaunseling keluarga dan kepelbagaian pelajar, dan beliau merupakan mantan pensyarah Fakulti Pendidikan UKM. Selamat datang Prof. Zuria, apa khabar? Terima kasih, Alhamdulillah. Ya, baik. Dan oleh kerana kita mula sedikit lewat tadi ya, saya harap kita boleh teruskan kita punya webinar pagi ini, petang ini. Pertamanya saya nak menjemput Dr. Farah Nini untuk memberi sikit pengalaman beliau dan apa yang kita patut tahu tentang tajuk yang sangat penting ni ya. Dr. Nini akan bercakap tentang memahami keperluan dan memelihara kepentingan hak kanak-kanak di sekolah, manakala Prof. Zuria akan bercakap tentang kepelbagaian murid, penyelesaian pembelajaran dan sekolah selamat. Betul ya? Ya. Speaker kita hari ini bukan calang-calang ya. Saya harap kita semua dapat memberi perhatian. Sebelum saya mulakan, saya nak maklumkan kepada para guru yang hadir di sesi kita petang ini. Di ruangan chat ada pautan pendaftaran webinar yang khas daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ya. Jadi kalau cikgu-cikgu sekalian dapat isikan borang yang Google Form ini, kita letak di ruang chat di Zoom dan juga di link Facebook Live Fakulti Perubatan ya, di situ. Baik, bolehkah saya teruskan kita punya introduksi kepada speaker pertama? Boleh ya, Dr. Farah ni sedikit maklumat tentang Dr. Farah ni. Dahsyatlah Dr. Farah ni punya profil ya. Dr. Farah Nini Dusuki merupakan pensyarah kanan di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, beroleh LLB pada tahun ijazah LLB pada tahun 1992 dan Masters of Comparative Law from the International Islamic University Malaysia pada tahun 93. Dr. Farah Nini ada PhD ya dalam undang kanak-kanak, perundangan kanak-kanak dari Cardiff University Wales, UK ya. Dan saya campur aduk bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, saya harap para hadirin semua tak rasa pelik kita santai saja kan. Okey, Dr. Farah Nini kerap memberi syarahan dalam criminal procedure, administration of criminal justice, legal method, child law di universiti ya. Beliau juga merupakan ahli International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect, Asia Pacific Council on Juvenile Justice Observatory ya, dan juga merupakan perunding berdaftar di UNICEF Malaysia sejak 2006 untuk isu-isu berkaitan child protection and criminal justice ya. Jadi Dr. Farah ini kita sangat bertuah kerana doktor ada lebih daripada 20 tahun dalam bidang ini, perundangan kanak-kanak, dan juga sentiasa terlibat dalam bagi training ya kepada kami ni yang para doktor, lawyer, hakim, social worker berkaitan perundangan dan kehakiman kanak-kanak ya. Juga kepada Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Penjara. Jadi hari ini kita harap Dr. Nini boleh berkongsi dengan kami semua di webinar ini dengan tajuk yang telah diberikan. Silakan Dr. Nini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan terima kasih Prof Dayang di atas undangan ini. Boleh nampak ke saya punya slide? Trying to Boleh doktor, Boleh? silakan. Ya. Tapi saya try nak buat slide show. Okey, boleh? Sila. Jadi Ya, baguslah. tajuk yang diberi pada saya adalah memahami keperluan dan kepentingan hak kanak-kanak di sekolah ya. Jadi selalu saya ditanya kenapa kita ni selalu sangat ya nak bercakap tentang hak kanak-kanak. Memang kita kena bercakap tentang hak kanak-kanak. Sebab kalau kita tak faham tentang hak kanak-kanak, kita tidak ada rasa kepentingan tu untuk memperkasakan hak-hak mereka ni. Dan mereka sangat memerlukan kita orang dewasa untuk memperkasakan hak mereka kerana sebagai kanak-kanak secara umumnya mereka kurang keupayaan untuk berdiri sendiri, untuk membela nasib mereka ya. Jadi sangat-sangat penting bagi kita sebagai orang dewasa untuk memperkasakan hak-hak mereka. Jadi undang-undang juga digubal, dirangka untuk melindungi hak-hak ini ya. Jadi skop perbincangan kita pada petang ini adalah saya akan membincangkan sedikit tentang trust hak kanak-kanak dan sebahagian besar daripada perbincangan kita hari ini adalah tentang kerangka perundangan bagi melindungi hak kanak-kanak. Sebab kita perlu ada kerangka perundangan ni because undang-undang ni lah yang meletakkan batu asas ya, kerangka yang minimum untuk kita. Sebab kalau kita tak ada undang-undang, kita sebagai hidup bermasyarakat ni akan bebaslah untuk membuat apa saja dan kebebasan itu mungkin akan jadi luar batasan. Jadi itu sebab kita ada undang-undang supaya undang-undang boleh membatasi apa-apa yang tak sewajarnya ya. Jadi ini adalah trust hak kanak-kanak yang ada 4. Dan trust ini diletakkan di dalam Convention Hak Kanak-Kanak. Dan kenapa penting kita perakui 4 trust ini adalah kerana dalam sebarang keputusan yang kita buat tentang kanak-kanak, 4 trust ini yang mesti ada at the back of our mind ya, di dalam hati sanubari kita ya. Pertama sekali adalah hak untuk diletakkan kepentingan terbaik bagi kanak-kanak. Maksudnya bila kita mengendalikan kanak-kanak, bila kita membuat keputusan tentang kanak-kanak, kita kena meletakkan apa di kepentingan terbaik bagi mereka. Sebab kita kadang-kadang orang dewasa ni kepentingan terbaik bagi kanak-kanak tu kita confuse dengan kita punya convenience sebagai orang dewasa ya. Tetapi sebenarnya kalau kita meletakkan kepentingan terbaik bagi kanak-kanak, insya-Allah kita akan membuat keputusan yang betul ya. Dan satu lagi prinsip asas kanak-kanak adalah ia tidak boleh didiskriminasikan. Jadi tak kira kanak-kanak kita pun tak diskriminasikan. Dia cuma takrifkan kanak-kanak sebagai mana-mana orang yang berusia bawah 18 tahun. Maknanya bila 18 tahun tu dah kira dewasa. Jadi selagi mana di bawah 18 tahun, daripada lahir hingga bawah 18 tahun, dia mempunyai hak yang sama. Tak kira warga negara, tak kira agama, kepercayaannya dan sebagainya, dia mempunyai hak untuk tidak diskriminasikan. Sama ada dia berkeupayaan penuh ataupun mempunyai keperluan khas, dia tidak wajar didiskriminasikan. Satu lagi hak yang penting adalah setiap kanak-kanak mempunyai hak teras untuk kelangsungan hidup, survival ya. Kelangsungan hidup itu sebab kita ada program vaksinasi sebab untuk memastikan survival kanak-kanak ni ya. Dan itu alhamdulillah itu sebabnya Malaysia antara yang agak rendah lah kadar mortality kanak-kanak ya. Kedua yang pentingnya adalah hak kepada perlindungan. Yang ni undang-undang banyak ada ni because kita nak lindung kanak-kanak ni sebab itu merupakan hak teras mereka supaya dilindungi dan hak untuk perkembangan. Dan pendidikan termasuk bawah hak untuk perkembangan ni lah. Maknanya a child has got a right to development untuk berkembang seoptimal mungkin ya. Jadi kita berikan dia kesihatan yang bantuan kesihatan yang sewajarnya, kita bagi dia pendidikan. Ini semua untuk menyokong hak perkembangannya. Dan akhir sekali, yang ni yang kita di negara-negara ASEAN ni selalu lupa ya, kanak-kanak ini mempunyai hak untuk menyertai ya, penyertaan, hak untuk participate ya. Maksudnya dalam apa-apa jua keputusan atau sama ada perundangan ataupun secara pentadbiran, kita mesti melibatkan kanak-kanak. Penglibatan kanak-kanak ni sangat penting
Maksudnya kalau kita nak buat apa-apa keputusan especially pasal mereka ya, kita kena tanya pendapat mereka dulu. Ini yang saya kata tak berapa lazim ya, sebab bukan kita saja, negara-negara ASEAN yang lain pun. Sebab kita ni biasa children are to be seen but not to be heard. Jadi tapi sebenarnya kalau kita ikut daripada sunnah Rasulullah lagi, Rasulullah sendiri ada banyak hadis di mana beliau mendengar hak kanak-kanak tu. Ada satu kisah di mana tentang perebutan hak jaga anak hadanah custody of children dan dia bertanya pada anak tu sebab anak tu dah 7 tahun dah memayis, dia tanya nak ikut mak ke nak ikut ayah. Dan keputusan Rasulullah pada waktu itu adalah berdasarkan apa yang kanak-kanak itu pilih. Jadi hak untuk penyertaan ni adalah satu hak yang sangat penting. Now, ini adalah tanggungjawab keberadaan kanak-kanak di sekolah. Kenapa perlunya kanak-kanak kita ada di sekolah ya? Memanglah kita pun dibesarkan pergi ke sekolah sebagainya, tapi sebenarnya ada undang-undang. Walaupun bukanlah mewajibkan kecuali sekolah rendah, tapi kita ada peringkat-peringkat yang berbeza. Contohnya prasekolah. Kedudukan perundangan dia memang tidak ada undang-undang khusus yang mewajibkan tapi amat digalakkan, tapi prasekolah ni merupakan pilihan ibu bapa. Maksudnya itu sebab kita ada parents yang hantar private kindergarten, ada yang hantar yang arus perdana punya yang di sekolah biasa ya. Tak ada akta tentang prasekolah tentang khususnya tentang prasekolah. Sekolah rendah merupakan kewajipan. Maksudnya yang darjah 1 sampai darjah 6 tu wajib. Kalau seorang anak itu tak berada di sekolah dalam usia dia 7 hingga 12 tahun tu, pada bila-bila masa saja, ibu bapa atau penjaga yang sah boleh dihukum sama ada denda atau penjara di bawah Seksyen 29 atau Pendidikan 1996. Jadi kita kena caknalah kalau kita tengok kenapa anak tu tak pergi sekolah lama, kena tanya dia sakit ke, kalau tak sakit kenapa tak pergi sekolah, sebab ini merupakan kewajipan dan tindakan boleh diambil ya. Untuk sekolah menengah, dia sebenarnya hampir pada wajib, tapi sebab dia tak ada hukuman kalau tak pergi sekolah. Tapi saya kata kenapa dia amat digalakkan, kerana kita ada banyak peruntukan dalam Akta Pendidikan di mana meletakkan satu kewajaran untuk anak-anak ni berada di sekolah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Itu sebab kita ada PMR, kita ada SPM, kita ada subjek yang wajib diambil dan sebagainya. So dari segi kewajipan tu dia hampir wajib, tetapi kita tak meletakkan dia wajib kerana kalau tak pergi tak ada peruntukan dalam Akta Pendidikan yang mana menghukum ibu bapa atau penjaga. Dan bila tamat SPM sampai pada tingkatan 6 itu merupakan pilihan murid. Pilihan anak tersebutlah sama ada dia mau meneruskan ke tingkatan 6 atau dia mau pergi ke peluang-peluang lainlah seperti matrikulasi, asasi dan sebagainya ya. So itu adalah tanggungjawab keberadaan kanak-kanak di sekolah. Nah, kita masuk pada undang-undang pula. Kita ada banyak undang-undang bila kita bercakap tentang kanak-kanak ni. Untuk melindungi mereka ya. Kita ada Akta Kanak-kanak, kita ada Akta Keganasan Rumah Tangga, kita ada Kanun Keseksaan, kita ada Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 dan kita ada juga Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak. Nah, yang kita lazim selalu guna adalah Akta Kanak-kanak, dan kalau kanak-kanak itu didera bersama dengan ibu atau bapa dan kita guna Akta Keganasan Rumah Tangga. Kalau keganasan yang berlaku pada kanak-kanak itu merangkum pada satu kesalahan jenayah ya, maka kadang-kadang pendakwa raya guna Kanun Keseksaan. Dan Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 ada satu akta yang baru. Ia sebenarnya mengklasifikasikan 3 jenis kesalahan seksual itu sebagai kesalahan jenayah. Jadi contohnya kesalahan pornografi kanak-kanak ya, mempunyai gambar, mempunyai image kanak-kanak yang tak sewajarnya. Hati-hati ya, jangan simply download, sebab kalau ikut undang-undang ni, kalau kita ada dalam possession kita ya, dalam handphone kita contohnya, dalam email dan sebagainya ya, boleh didapati bersalah di bawah kesalahan pornografi kanak-kanak ya. Di bawah Akta Kesalahan Seksual ini juga ada kesalahan yang dipanggil kesalahan amang seksual, sexual assault. Dan amang seksual ini boleh berlaku secara fizikal, boleh juga berlaku secara bukan fizikal, maksudnya kata-kata, menunjukkan sesuatu dan sebagainya ya.
Dan ini adalah satu perkembangan undang-undang yang sangat bagus ya, sebab ada kalanya kesalahan seksual itu berlaku secara secret ya, dan maksudnya melalui cakap-cakap dalam teks dan sebagainya. Itu semua boleh dikatakan amang seksual. Dan ketiga, suatu yang pada saya ibu bapa dan guru-guru patut tahu adalah apa yang dipanggil pengantunan kanak-kanak, child grooming. So maksudnya tak semestinya seseorang itu berhubung dengan anak kita dan sudah ada hubungan ya. Tapi kalau dia macam hantar teks-teks yang berbaur seksual ya, orang itu boleh dikenakan tindakan di bawah child grooming, pengantunan kanak-kanak. Jadi penting kita tahu ni, sebab kalau dulu-dulu kalau pergi ke polis tunjukkan WhatsApp yang anak terima, 15 tahun terima WhatsApp, lepas tu tunjuk pada polis kata kami tak boleh buat apa-apa sebab dia belum buat salah lagi. Tapi sekarang dah boleh. Sejak 2017 hantar-hantar WhatsApp yang berbaur seksual pun boleh merangkum kepada sama ada amang seksual bukan fizikal ataupun pengantunan kanak-kanak. Okey, jadi yang ni penting. Fungsi undang-undang dalam mencapai keadilan untuk semua. Undang-undang ni orang selalu ingat untuk menghukum semata-mata. Tak, itu fungsi yang satu lagi. Fungsi yang lebih penting adalah untuk melindungi mangsa. Sebab di dalam kes-kes yang berlaku ya, pasti ada mangsa. Jadi undang-undang juga bertindak untuk melindungi mangsa dan ada kalanya pemangsa mesti dihukum sebab itu adalah merupakan satu-satunya cara untuk melindungi kanak-kanak tersebut ya. Jadi ini adalah agensi-agensi yang kita semua wajar tahu yang mempunyai tanggungjawab di bawah undang-undang untuk melindungi mangsa, penderaan dan sebagainya ya, pengenderaan keganasan. Polis tentunya sekali, polis untuk menyelamatkan mangsa, untuk bawa ke tempat yang selamat, untuk bawa ke hospital contohnya kalau dah cedera, dan untuk menangkap pemangsa sekiranya penderaan bersifat serius. Doktor pula bertanggungjawab untuk memeriksa atau merawat, mengesahkan keperluan pada rawatan, sebab ada kalanya ya tuan-tuan dan puan-puan di bawah Seksyen 17 contohnya ada anak-anak ni dia memerlukan rawatan perubatan. Ibu bapa tak nak bawa dia ke hospital sebab ibu bapa nak memberi dia rawatan alternatif contohnya. Dalam hal ini doktor boleh mengesahkan keperluan tersebut dan pegawai kebajikan boleh mengambil alih tanggungjawab ibu bapa tersebut dalam memberikan keizinan kepada doktor untuk merawat anak-anak tersebut ya. Jadi pegawai kebajikan di bawah akta mempunyai kuasa yang sangat besar kerana pegawai kebajikan inilah yang mempunyai kuasa untuk mengambil langkah-langkah pelindungan dan ada kalanya bersifat intrusif ya. Jadi perlu kita memperkasakan anak-anak kita, kanak-kanak yang mempunyai kawan-kawan yang mungkin terdera ya, untuk tahu nombor 1599 selain daripada 99 sebab 1599 ni adalah nombor talian nur supaya untuk minta bantuan kepada mangsa, emergency line ya. Nah, saya sampai kepada skop asaslah kepada perbincangan kita iaitu 3 isu utama berkenaan keselamatan kanak-kanak di sekolah. Dalam pengamatan saya ada 3 isu yang boleh yang dikatakan sering berlakulah atau lazim berlaku di sekolah ya. Pertama, penderaan kanak-kanak. Bila kita cakap tentang penderaan kanak-kanak ni, kita tak kata semestinya dia didera oleh guru-guru atau cikgu dan sebagainya, tapi yang kita letak di sini adalah penderaan kanak-kanak mungkin berlaku di rumah tapi dikenal pasti di sekolah. Efek dia tu kita nampak dia kesan pada penderaan tu di sekolah. Jadi dalam isu tersebut, dalam hal-hal tersebut, kanak-kanak ni memang mengharapkan sama ada kawan-kawan atau guru-guru lah yang membantu dia melepaskan dia daripada penderaan yang dialami ya. Kedua, yang ni berlaku agak berleluasa ya adalah keganasan di sekolah. Yang keganasan ni boleh berlaku again lah, dua pihak kan, boleh berlaku sama ada oleh orang yang bertanggungjawab ke atas kanak-kanak tersebut atau sesama peers, dia panggil peer fights atau case gang dan sebagainya. Dan ketiga, keselamatan kanak-kanak juga mungkin terjejas kalau tindakan disiplin terhadap kanak-kanak tersebut adalah melampaui pada batas dia ya. Jadi kita lihat pada isu pertama ya, penderaan dan penganiayaan kanak-kanak, dan ini boleh berlaku sama ada fizikal, seksual atau emosi. Tapi saya selalu tekankan pada orang ramai bahawa
Kalau seseorang kanak-kanak itu didera secara fizikal atau dia didera secara seksual, secara tak langsungnya dia akan terdera secara emosi. Atau mungkin dia tak didera secara emosi atau seksual tapi dia didera secara emosi sahaja. Contohnya dia dipulaukan, tidak diendahkan, diabaikan. Itu semua ini semua terangkum sebagai penderaan dan penganiayaan kanak-kanak ya. Dan ini merupakan kesalahan-kesalahan di bawah Akta Kanak-kanak ya, Seksyen 31. Pengabaian, penganiayaan, pembuangan atau eksploitasi kanak-kanak ya. Boleh membawa kepada denda tak melebihi 50,000, dulu 5,000 sahaja ya, atau penjara tidak lebih pada 20 tahun. Dulu sikit, mula 2 tahun, lepas tu 5 tahun, lepas tu 10 tahun, sekarang 20 tahun atau kedua-duanya. Dan khidmat masyarakat adalah mandatory ya. Kedua, kanak-kanak tidak boleh digunakan untuk mengemis atau minta sedekah atau menjaja, Seksyen 32. Itu sebab sekarang kan masa zaman saya sekolah dulu kita yang kena kutip walkathon dan sebagainya kan. Tapi sekarang anak-anak kita tak boleh kutip sendiri sebab takut ni lah Seksyen 32 ni. Sebab takrifan dia termasuk dengan termasuk juga kalau pergi minta untuk this purpose. So itu sebab kita ibu bapa yang kena kutip duit untuk dia ya. So kalau yang ni pun hukuman dia sama dengan hukuman penderaan. Dan yang ketiga yang ramai yang tak tahu adalah kesalahan kerana membiarkan kanak-kanak tinggal tanpa pengawasan yang berpatutan. Seksyen 33 hukuman dia sama. Yang ni sering berlaku ya, di mana kanak-kanak ditinggalkan di rumah tanpa pengawasan orang dewasa. Okey. Ini merupakan cabaran yang paling besar kepada mangsa kanak-kanak yang didera, tak kira secara fizikal, emosi ataupun seksual. Halangan kepada pendedahan kes. Maksudnya kes tu dia kena dera tapi orang tak tahu. Kenapa? Sebab sering penderaan berlaku dalam senyap, silence, dan dalam kerahsiaan, secrecy. Maksudnya dia especially kalau lazimnya kalau penderaan seksual ya, orang yang buat tu, kalau seseorang tersebut pemangsa tu adalah seorang yang dia percayai dan dia dipesan jangan beritahu sesiapa. Sebagai kanak-kanak dia akan menurut kata sebab dia tak akan mau menyusahkan orang yang dia sayang ya. Itu sebab penting sekali kes didedahkan dengan bantuan orang-orang lain. Dan ini adalah fakta sedunia ya, it's a global punya statistik ya. Dalam 3 kes kanak-kanak yang didera secara seksual, hanya 1 saja yang macam terkeluarlah diketahui oleh orang lain, dan dan hanya 1 kes antara 10 kes yang akan dilaporkan kepada pihak berkuasa. So itu sebab dia dikatakan macam iceberg ni. Maksudnya yang atas yang nampak di permukaan laut tu saja yang diketahui oleh orang lain, tapi yang kes yang banyak di bawah bongkah yang besar di bawah dasar laut tu, itu merupakan kes-kes penderaan kanak-kanak yang tidak diketahui sama ada sesiapa pun ataupun pihak berkuasa. Jadi itu sebab orang macam kita, orang dewasa, tugas kita adalah membantu mangsa-mangsa ini untuk membawa kes itu ke pengetahuan orang yang boleh membantu untuk menyelamatkan kanak-kanak tersebut. Jadi di bawah Akta Kanak-kanak ya, ada 2 jenis undang-undang lah. Satu perintah yang bersifat melindungi ya. So kita ada peruntukan untuk kewajipan memaklumkan. Buat masa ini guru-guru tidak diberi mandat untuk, maksudnya bila saya kata diberi mandat, kalau tak buat ada hukuman ya. Setakat ini doktor, ahli keluarga, pengasuh diberi mandat ini, kewajipan untuk memaklumkan. Maksudnya kalau mereka tak memaklumkan and later on it is found out that it is kes penderaan ya, diorang boleh dikenakan tindakan di bawah undang-undang. Tetapi kita ada Seksyen 26A di mana-mana orang, tak kira lah guru ke, saya ke, Prof Dayang ke, boleh memaklumkan kalau kita mensyaki. Dia tak perlu ada bukti pun. Orang ramai ni kadang-kadang dia takut ya, dia takut kalau tak ada bukti nanti dia dah akan disaman dan sebagainya. Tak. Kalau undang-undang mengatakan kita wajib memaklumkan kalau kita mensyaki di atas alasan yang munasabah bahawa seorang kanak-kanak itu mungkin merupakan mangsa penderaan, maka kita wajib memaklumkan kepada pegawai kebajikan masyarakat. Ya. Dan ini adalah peruntukan lain lah, perintah
jaga, sebab kadang-kadang kalau pemangsa tu diambil, anak tersebut tak ada siapa dah nak tinggal dengan dia kan, jadi dia tak ada keluarga lain dan sebagainya, kenalah ada penjagaan sementara dan perintah perlindungan jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Dan hukuman-hukuman kita dah tengok tadi kan, sangat-sangat berat. Tapi itulah dia, hukuman berat macam mana pun orang masih tetap mendera kerana kanak-kanak ni senang sangat untuk didera dan dianiayai sebab sifat kanak-kanak itu sendiri ya. Jadi kita masuk pada bahagian kedua keganasan terhadap kanak-kanak Keganasan sama ada sesama atau terhadap murid-murid sekolah ada satu fenomena yang sangat lazim ya. Jadi ada satu kajian yang menggunakan metodologi antarabangsa dipanggil National Health and Morbidity Survey 2017 yang telah dilakukan di Malaysia 2017. Saya rasa ada yang data yang lebih terkini yang sedang dijalankan dan ada data yang merekodkan pelbagai statistik melibatkan keganasan sesama murid ya. So contohnya serangan fizikal peratus dia sangat tinggi 25.3%. Pergaduhan fizikal pun ada hampir 1/4 ya. Nearly 25%, bully 16.2%. Ini yang kita takut sangat ya sebab kejadian membuli ni makin berleluasa ya. Dan kita juga takut pada bully cyber sebab sekarang ni dengan tak pergi sekolah dan sebagainya, bully cyber boleh berlaku. Dan malangnya untuk kes-kes macam ni kan, kes yang bully dan sebagainya, dia tak ada undang-undang khusus. Kalau nak kenakan kesalahan pun bawah kanun keseksaan lah kerana dia telah mencederakan dan sebagainya. Jadi selalunya apa yang mangsa bully buat? Ada kalanya ibu bapa yang lebih kental dia akan tuntut di mahkamah macam ni. Kes mangsa bully menang tuntutan lebih RM600,000 sebab dia dibuli kalau tak silap saya ni kes di Terengganu yang ini pun mangsa bully sama sekolah tuntut ganti rugi lebih 2 juta. Jadi itulah undang-undang ni ada dua. Satu undang-undang sivil ni yang saman menyaman lah. Yang jenayah yang tindakan diambil oleh kerajaan melalui polis, pendakwa raya ya. Dan akhir sekali adalah tindakan disiplin terhadap kanak-kanak dan kita biasa dengarlah rotan, gantung sekolah, buang sekolah ya. Dan saya hanya akan oleh kerana masa tak begitu mengizinkan ya, saya akan fokus kepada rotan saja, rotan yang sering berlaku ya. Memang ada undang-undang di Malaysia yang membenarkan rotan ya, peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959. Tapi apa yang boleh buat sebenarnya? Sebenarnya guru besar sesebuah sekolah patut mewakilkan kuasa disiplin dan kuasa menjalankan hukuman kepada guru-guru lain dan kepada murid-murid tertakluk pada apa-apa syarat. Tapi bukanlah sampai merotan ya. Peraturan 6 pula mengatakan kuasa menjalankan hukuman dera tidak boleh diwakilkan kepada mana-mana orang selain pada guru yang berdaftar. Jadi dan ini adalah syarat-syarat pelaksanaan. Pertama, hukuman dera tak boleh dibuat langsung. Maksudnya rotan ni tak boleh langsung terhadap kanak-kanak perempuan, murid-murid perempuan. Perkara 51B pula, kalau hukuman rotan pada murid-murid lelaki oleh guru atau mana-mana kaki tangan, dia hadkan merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan, macam dalam gambar tu kan, atau di punggung yang berlapik hanya oleh guru besar atau kuasa nyata yang tertentu. Bila saya cek balik peraturan ni, sebenarnya untuk satu pelaksanaan rotan ni mesti ada surat kuasa daripada guru besar. Dan akhir sekali rekod sulit mesti disimpan, iaitu sejenis salah laku, bilangan sebatan, bahagian anggota yang dirotan, nama dan tanda tangan perotan dan saksi kejadian. So maksudnya rotan ni dibolehkan tetapi it is done in a very controlled environment ya, untuk kenapa? Melindungi. Maksudnya kita rotan tu sebab nak mengajar anak tersebut, tapi at the same time kita nak menjaga juga supaya tidak tersasar daripada rotan tu untuk mengajar bukan untuk mendera ya. So ini adalah antara syarat-syarat yang ada surat perkeliling. So kat sinilah sebenarnya asal di mana tak boleh hukuman rotan di khalayak ramai ya. Dan inilah peringatan-peringatan juga ya. Peringatan ni semua keluar sebab complaints lah kepada Kementerian Pendidikan tentang tindakan fizikal tu terlampau-melampau ya. Sampaikan ada surat-surat perkeliling daripada 75 sampai 2003 daripada Kementerian Pendidikan untuk memberi ingatan lah. Dan ini adalah, tapi malangnya walaupun kita ada undang-undang, kita tahu realiti adalah tak seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang. Contohnya tular tak lama dulu kan, kanak-kanak pelajar perempuan telah dirotan. Bukan kita nak persoalkan kewajaran apa yang dia buat tu betul ke tak betul. Memang apa yang pelajar buat tu sangat-sangat
biadab ya, tetapi saya nak tekankan di sini bahawa masalahnya ialah undang-undang memang tak benarkan. Kalaulah di luar negara memang kes macam ni tak boleh berlaku lah sebab tindakan tegas akan diambil. Tapi sebab ni di Malaysia kan somehow penguatkuasaan undang-undang tu tidaklah begitu ketat. Itu sebab berlakunya perkara macam ni ya, di mana undang-undang jelas tapi di lapangan ia tetap berlaku dan dengan itu kanak-kanak anak-anak kita tak begitu selamat lah. Ya, jadi perlu ada kepada penerapan pendekatan positif dalam mendidik anak kanak-kanak. Maksudnya kena ada alternative measures ya, terutama sekali sekarang di mana anak-anak ni macam-macam informasi dia dapat daripada internet dan sebagainya. Jadi kita perlu menerapkan nilai-nilai positif ini sebab saya selalu percaya ya, we reap what we sow. Maksudnya macam mana kita menghormati kanak-kanak tersebut, begitu jugalah dia akan menghormati kita dan orang-orang lain ya. Dan prinsip kepentingan terbaik bagi kanak-kanak mestilah ditegakkan di mana kerana ia adalah salah satu badan empat paksi dan juga bila kita meletakkan kepentingan terbaik terhadap kanak-kanak ni, insya-Allah seperti saya katakan awal tadi, kita akan membuat keputusan yang betul ya. Dan sebelum saya akhiri perbincangan ini ya, ingin mengingatkan juga bahawa UNICEF dalam tahun 2018 telah menggariskan strategi bagi mewujudkan sekolah yang selamat. Antaranya melaksanakan polisi-polisi dan undang-undang untuk melindungi kanak-kanak dari keganasan di sekolah, be more or less safety, mengukuhkan usaha pencegahan dan tindakan di sekolah, menggalakkan komuniti dan individu untuk bersama kanak-kanak apabila mereka meluahkan tentang keganasan dan berusaha untuk mengubah budaya di kelas dan komuniti. Jadi sekarang bila kanak-kanak bersuara, kadang-kadang kita memperlekehkan. Tak bolehlah macam tu. Kita yang kena memperkasakan sebab jangan lupa ya, salah satu daripada 4 teras tadi adalah hak dia untuk menyertai ya, membuat pernyataan, to participate. So kalau dia bercakap, kita tak percaya, kita tak dengar, nanti lama-lama dia tak nak bercakap. Lepas tu bila dia masuk universiti, dia tak nak participate. Lepas tu kita blame dia sebab dia, padahal dia tidak digalakkan untuk bercakap dan memberi pandangan ya. Keempat, membuat pelaburan yang lebih berkesan dan terarah di dalam jalan-jalan penyelesaian yang sudah terbukti membantu pelajar-pelajar dan sekolah kekal selamat. Dan akhir sekali, kita perlukan data. Mengumpul data yang lebih padu berkenaan keganasan terhadap kanak-kanak di dalam dan sekitar sekolah dan berkongsi apa yang berkesan untuk mengawal tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian disiplin kanak-kanak ya. Dan secara kesimpulannya adalah undang-undang dan peraturan-peraturan yang sedia ada perlu dipatuhi oleh semua pihak agar hak kanak-kanak dapat dipertahankan sewajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Dr. Nini. It's very comprehensive Cik Syafiq boleh unshare screen ke ataupun Prof Dr. Nini boleh unshare screen ke supaya kita ada sikit perbincangan. Baik, saya nak recap lah. Saya ingat 4 teras tu ya, sebelum saya pergi kepada Q&A dan mulakan sesi kedua ya. Saya nak ingatkan bahawa ada 4 teras hak kanak-kanak. Yang pertamanya tidak didiskriminasikan, memperbanyakkan penyertaan mereka ya, melihat kepentingan terbaik bagi kanak-kanak dan memastikan kesemua ni melibatkan kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan ya Dr. Nini. Betul. Dan kalau kita tak nak tahu sangat pun banyak-banyak akta tu, kesalahan dan penalti bawah seksyen 31, 32 dan 33 tu kita ambil tahulah ya, terutama kita yang paru-paru guru, doktor-doktor ya, yang semua yang melibatkan diri dengan kanak-kanak ya Dr. Nini, betul ya? Betul. Dan saya amat tertarik dengan saranan doktor tadi berkenaan peringatan tentang mencari derma, menggunakan kanak-kanak untuk tujuan yang kita rasakan mulia ya. Memang tujuan tu mulia, nak mengajar dia supaya membantu sekolah dan sebagainya. Tapi kita kena lebih berhati-hati ya doktor.